Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Sabtu ini seperti yang dijadualkan. Kita akan sama-sama mengkaji, sama-sama kita membincangkan tentang tajuk satu golongan manusia yang disebut kisah mereka di dalam Al-Quranul Karim, iaitu berkenaan dengan Al-Yahud ataupun kita sebut dengan Yahudi menurut perbincangan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, pagi ini merupakan hari yang kelima yang mana kita telah pun bersama selama 2 minggu. Jadi hari ini adalah minggu yang ketiga lah. Kerana minggu pertama kita mulakan hari Sabtu, hari Ahad. Lepas tu kita bertemu sekali lagi hari Sabtu dan hari Ahad. So ini adalah hari yang kelima. Maknanya Sabtu yang ketiga lah kita bersama-sama membincangkan tentang topik Yahudi di dalam Al-Quranul Karim. Buat pengetahuan tentang perempuan, pengisian pada pagi ini kita menggunakan 3 saluran. Okey, saluran pertama kita menggunakan aplikasi Zoom. Jadi sesiapa yang ingin berada mengikuti secara Zoom, bolehlah memberikan maklumat anda. Kita akan masukkan dalam grup Telegram ataupun tuan-tuan boleh berada dalam grup WhatsApp Akademi Tadabbur Malaysia. Ataupun kalau tuan-tuan lebih suka mengikuti di FB page Malaysian Tadabbur Academy, dipersilakan. Kita pun bersiaran langsung di FB page Akademi Tadabbur Malaysia. Dan jika tuan-tuan suka mengikuti melalui TikTok pun dialu-alukan. Cuma kalau di TikTok ini tuan-tuan dan perempuan tidak dapat melihat paparan nota yang kita paparkan di aplikasi Zoom dan juga di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Namun begitu, ada juga yang telah mengirimkan email untuk mendapatkan nota. InsyaAllah saya cuba pada pagi ini akan memberikan kepada tuan-tuan dan perempuan yang ingin mendapatkan nota berkenaan dengan perbincangan Yahudi kita setiap minggu. Baik, pagi ini siri yang kelima, kita akan memperincikan, mungkin kita cuba dapatkan 2 atau 3 bentuk pelanggaran atau kita kata kesalahan orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana 3 bentuk pelanggaran orang Yahudi ini ia termasuk dalam senarai yang kita telah senaraikan sebelum ini, semua sekali dalam suratul Baqarah, terutama juzuk 1 dan juzuk 2, kita senaraikan ada 32 pelanggaran, kesalahan orang-orang Yahudi. Okey. Jadi ke-32 pelanggaran itu kita akan ulas, kita akan perincikan pada setiap pertemuan kita hari Sabtu dan Ahad. Jadi pada pagi ini kita akan cuba kupas pelanggaran yang pertama,
iaitu berkenaan dengan bagaimana nenek moyang orang Yahudi. Okey, kenapa saya katakan nenek moyang orang Yahudi? Saya ingatkan kembali uh, Yahudi yang ada di Madinah semasa Allah menurunkan suratul Baqarah. Okey, Yahudi di Madinah ni dia ada 3 grup lah. Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraidah. Okey. Ketika mana ayat Al-Quran diturunkan, iaitu suratul Baqarah diturunkan di Madinah, sudah adanya orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi macam mana cara untuk mendidik, untuk memberikan pengajaran kepada orang Yahudi Madinah, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengemukakan cerita bagaimanakah tingkah laku nenek moyang orang Yahudi Madinah di masa lampau. Maknanya orang Yahudi di Madinah ini, mereka bertindak, perangai mereka, ia juga ada berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel pada zaman dahulu. Jadi pelanggaran yang kita nak bincang tentang orang Yahudi pada pagi ini, dia dikaitkan dengan Bani Israel di zaman Nabi Musa. Jadi orang Yahudi kat Madinah ini, mereka tak boleh buat, mereka ini macam mereka terpaku. Mereka ini telah mendapat, cerita mereka ni telah dibongkarkan oleh Al-Quran. Maksudnya, kalau degilnya orang Yahudi Madinah itu, itulah yang nak dikaitkan dengan nenek moyang mereka yang dahulu, iaitu Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Pelanggaran pertama yang kita nak sebut adalah tentang Bani Israel ni pada zaman Nabi Musa tu, nenek moyang orang Yahudi ni, mereka ni punya degil ya, keras kepala mereka nak mengikuti kitab Taurat ni, sehingga mereka terpaksa diugut oleh Allah, diancam oleh Allah dengan Gunung Tursina. Maksud dia apa? Pelanggaran pertama ni, maksudnya mereka ni tak nak, kalau ikutkan awal-awal Bani Israel di zaman Nabi Musa, iaitu nenek moyang orang Yahudi ni, mereka ni tak nak amalkan kitab Taurat. Mereka tak nak amalkan isi kandungan kitab Taurat. Tetapi macam mana mereka boleh, macam mana nak paksa mereka ni ikut kitab Taurat tu, dikaitkan dengan ambil gunung Tursina tu nak dihempakkan di atas kepala mereka. Sampai macam tu nak suruh ikut kitab Taurat. Jadi orang Yahudi ni yang ada kat Madinah ni, kan sikap mereka yang keras kepala, tak nak beriman kepada Nabi SAW, kan tak nak menerima Al-Quran ini, dikaitkan macam mana perangai nenek moyang mereka dahulu. Yang ini kita akan rujuk nanti insya-Allah ayat dalam suratul Baqarah. Sebab tu tuan-tuan, untuk ikuti pengisian tentang orang Yahudi ini, surah yang kita akan gunakan, surah utama adalah suratul Al-Baqarah. Jadi kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, sangat dialu-alukan kalau tuan-tuan boleh buka Quran terjemahan suratul Baqarah. Jadi itu adalah pelanggaran pertama. InsyaAllah kita akan kupas. Okey. Kemudian pelanggaran yang kedua adalah isu tentang tangkap ikan hari Sabtu. Kita selalu dengar kan? Selalu kita pernah mendengar perbincangan tentang tangkap ikan hari Sabtu. So, nenek orang Yahudi ni, Bani Israel pada zaman Nabi Musa ni, mereka telah melakukan satu kesalahan lain, iaitu mereka melanggar arahan Allah, iaitu menangkap ikan, dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. So, akibat mereka langgar perintah Allah itu, apa yang jadi kepada mereka? InsyaAllah
kita akan kupaskan pada pagi ini. Itu dua pelanggaran yang kita akan bincangkan. Okey. Yang ketiga adalah berkenaan dengan isu mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor lembu betina. Allah perintahkan mereka melalui Nabi Allah Musa minta Bani Israel ini sembelih, cari seekor lembu betina. Yang mana lembu betina itu akan digunakan untuk menyelesaikan kes pembunuhan yang berlaku pada zaman itu. So nak cari siapa sebenarnya yang terlibat dalam membunuh, maka mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor lembu betina. Ini juga ada dalam surah Al-Baqarah. Okey, ketiga-tiga isu ini, ketiga-tiga pelanggaran ini, insya-Allah kita cuba ulas, kita cuba rungkaikan dalam tempoh 1 jam pada pagi ini, insya-Allah. Okey, kita cuba dapatkan 3 daripada 32 pelanggaran kesemua sekali yang kita akan bincangkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan dengan pelanggaran yang pertama. Okey, pelanggaran yang pertama. Okey, kalau tuan-tuan ada Quran, sekali lagi saya ingatkan supaya tuan-tuan dan puan-puan buka. Okey, tuan-tuan kena buka ayat nombor 63 suratul Al-Baqarah. Buka ayat nombor 63 suratul Al-Baqarah. Okay, kalau kita buka Al-Quran ya, ayat 63 surah Al-Baqarah ini dia berada pada muka surat nombor 10. Jadi kalau buka Quran muka surat nombor 10 surah Al-Baqarah, kita nak kaji ayat 63. Kita nak kaji ayat 63 surah Al-Baqarah yang ada Allah menyebutkan pelanggaran, kesalahan orang Yahudi yang pertama ini dari sudut mereka mengikuti kitab Taurat. Jadi kalau ayat 63 dalam muka surat nombor 10 dalam Al-Quran, ia berada pada baris yang ketiga. Baris yang ketiga, 4, 5. Baris 3, baris 4 dan baris 5. Okey, kenapa kita sebut baris? Kerana kebanyakan Al-Quran, satu muka surat dia akan ada 15 baris. Dia ada 15 baris. Bagi satu muka surat Al-Quranul Karim. Kebanyakannya macam tu. Jadi ayat 63 yang kita nak rujuk ni, ia berada pada baris yang ketiga, baris yang keempat dan baris yang kelima muka surat nombor 10. Saya ulang beberapa kali maklumat ini supaya tuan-tuan betul-betul boleh ingat dan tuan-tuan ada kesempatan untuk ambil Quran, tuan-tuan buka muka surat nombor 10 ayat 63. Baik. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Okey. Terjemahan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, okey, tuan-tuan kena ingat ya, sekali lagi saya tekankan, ayat ini sasarannya adalah kepada orang Yahudi yang berada di bumi Madinah ketika mana diturunkan suratul Baqarah. Okey. Walaupun ayat ini dia ditujukan kepada orang Yahudi yang berada di Madinah ketika itu, tetapi ceritanya adalah Allah mengimbau kembali bagaimanakah sejarah nenek moyang orang Yahudi iaitu Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Maka Allah mengatakan, dan ingatkanlah, sampaikanlah kembali cerita ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tur Sina di atas kamu. Okey. Ayat 63 ni Allah Ta'ala cerita yang mana Nabi SAW ketika nak
ketika Nabi nak educate orang Yahudi Madinah ni, maka Nabi dia buka balik cerita kisah Bani Israel zaman Nabi Musa dulu. Allah Ta'ala telah ingatkan mereka apa? Allah Ta'ala telah ingatkan mereka iaitu tentang mitsaq, iaitu tentang janji setia. Maknanya Bani Israel dulu, mereka telah membuat aku janji untuk mereka akan menunaikan segala titah perintah Allah. Yang mana titah dan perintah Allah itu dia telah wujud, dia telah ada di dalam kitab Taurat. Apakah perjanjian itu? Apakah aku janji itu? Nanti kita akan sebut maklumat lanjutnya. Tetapi ayat 63 ni kita kena selesaikan dahulu. Jadi Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian. Maksudnya mereka telah berjanji dengan Allah. Okey, semasa kami angkatkan gunung Tusina di atas kamu. Okey, maksud dia, kenapa sampai Allah Ta'ala nak angkat gunung Tursina di atas kepala Bani Israel pada zaman Nabi Musa? Sampai macam tu, tuan-tuan. Maksud dia, nak suruh Bani Israel ni tunai janji. Kan? Kamu dah janji setia nak tunaikan janji dan maklumat dalam kitab Taurat tu. Tapi sebenarnya mereka ni pada awal-awal macam tak nak ikut. Jadi cara nak bagi mereka ikut ni, ambil gunung Tursina tu, gunung Tur kat sini, maksudnya gunung Tursina yang Nabi Musa pernah dapat wahyu di atas gunung Tursina tu. Gunung Tursina tu memang merujuk kepada gunung yang pernah Nabi Allah Musa naik ke atasnya. Sampaikan Allah Ta'ala ambil gunung tu, nak dihempak dah di atas kepala Bani Israel tu. Faham tak? Maksudnya macam ni, kalau macam kita, contoh kalau kita ada buat perjanjian, contohnya kalau macam kita ni, okey, kita berjanji kan, lepas tu janji kita tu, kita sahkan dengan ada duty stamp, betul tu kita, lepas tu janji secara rasmi lah. Okey, tapi kan setengah orang, dia tak nak tunai janji, melainkan setelah contohnya, dia hantar surat saman dulu. Contohnya, okey, awak telah langgar janji. Okey, hantar surat saman. Mahkamah nak saman, contoh. Kan, nak dibawa ke mahkamah. Apabila diugut nak dibawa ke mahkamah, baru nak tunai janji. Perangai macam tu, dia ada persamaan macam orang Yahudi pada zaman Nabi Allah Musa dulu. Bani Israel dulu, Allah dah angkat gunung tu, kan, punya nak suruh mereka tunai janji tu, diangkat gunung di atas kepala mereka. Lepas tu, dah gunung tu berada di atas kepala mereka, kan, maksudnya bila-bila saja Allah boleh hempak gunung tu di atas kepala Bani Israel zaman Nabi Musa, maka Allah Ta'ala kata apa? Khudhu ma atainakum. Allah kata, ambillah kitab Taurat yang telah kami berikan kepada kamu. Khudhu dekat situ, ayat 63 ni maksudnya amalkanlah. Ikutlah isi kandungan kitab Taurat itu. Biquwwatin, dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni maksudnya adalah amal betul-betul. Jangan ada sedikit yang kurang. Maksudnya segala hukum hakam, segala perjanjian yang telah dibuat kena ditunaikan. Jangan ada culas sedikit pun. Itulah maksud biquwwatin. Maksudnya gunung Tursina tu dah diangkat dah di atas kepala mereka dah. Jadi masa diangkat gunung Tursina itu di atas kepala mereka, Allah Ta'ala kata, amalkan isi kitab Taurat ni dengan bersungguh-sungguh. Lepas tu yang kedua, wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat tu. Maksudnya apa sahaja yang ada di dalam kitab Taurat tu, apa kena ingat. Kena ambil tahu, kata Allah. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah maklumat ringkas yang ada pada ayat nombor 63. Maknanya,
betapa keras kepalanya nenek moyang orang Yahudi ini pada zaman Nabi Allah Musa, sehingga mereka perlu diugut nak dihampakkan gunung Tursina itu di atas kepala mereka. Barulah mereka nak bertindak, baru nak amalkan kitab Taurat itu. Tapi adakah mereka betul-betul amalkan kitab Taurat tu? Ayat itu kita kena bincangkan sekejap lagi insya-Allah. Okey. Untuk mendapatkan lagi maklumat yang lebih lanjut tentang Gunung Tursina yang pernah diangkat di atas kepala nenek moyang orang Yahudi ini, okey, saya nak, kalau boleh, tuan-tuan dan puan, kalau nak maklumat lanjut, maklumat lain tambahan, saya minta tuan-tuan dan puan, kalau boleh, tuan-tuan buka surah lain. Surah, maksud saya adalah buka surah Al-A'raf. Okey, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 171, muka surat 173. Okey, tuan-tuan ada Quran kan? Tuan-tuan ada Quran, buka surah Al-A'raf, ayat nombor 171, muka surat 173, surah yang ke-7. Okey, kenapa nak buka ayat 71 surah Al-A'raf ni? Okey, kita nak dapatkan maklumat yang tentang Gunung Tursina diangkat tu. Sebenarnya bukan hanya maklumat itu pada ayat 63 surah Al-Baqarah saja, tapi ada juga pada ayat 173 surah Al-A'raf tentang Gunung Tursina ni digunakan oleh Allah untuk menggertak, untuk menggertak dan untuk mengugut orang Bani Israel tu. Okey, kalau kita baca ayat 171 surah Al-A'raf, Allah Taala mengatakan, wa idh nataqnal jabal fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Kalau kita baca ayat 171 surah Al-A'raf, Allah Taala sebut dengan lebih jelas lagi bahawa Gunung Tursina tu seolah-olah dia menjadi awan. Awan tu maksudnya Gunung Tursina tu dah dia jadi macam, kan kalau macam awan kan dia tutup kepala kan, dia berada di atas kepala. So maknanya ayat ni kata Gunung Tursina tu dah memang berada di atas kepala mereka dah, umpama awan yang menaungi mereka. Maksudnya gunung tu dah jadi macam awan yang menaungi Bani Israel tu. Maknanya apa? Gunung tu dah memang berada di atas kepala dah. Lepas tu Bani Israel zaman Nabi Musa tu, mereka ni kata apa? Mereka dah yakin dah. Gunung ni akan jatuh ni, gunung ni akan jatuh kepada mereka. Faham tak? Maksudnya bukan olok-olok lah. Bukanlah gertak macam tak buat. Bukan sekadar Allah gertak. Kalau kau tak amalkan kitab Taurat ni, gunung tu akan diempat pada kamu. Bukan digertak saja, tak. Tetapi memang gunung tu dia sudah menjadi seperti naungan berada di atas kepala Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Ayat 171 surah Al-A'raf. Lepas tu Allah mengatakan, khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah kata, terima, amalkan sungguh-sungguh isap kitab Taurat ni. Lepas tu ingat isi kandungan yang ada di dalamnya, apa saja maklumat dalam kitab Taurat tu tolong ambil berat. Jangan abaikan. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Okey, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Saya harap jelas ya, ayat 63 surah Al-Baqarah dan ayat sokongan ayat 171 surah Al-A'raf menunjukkan kepada kita betapa keras kepalanya nenek moyang orang Yahudi di kalangan Bani Israel ini, sehingga kan mereka perlu diugut, nak dihampak Gunung Tursina di atas mereka. Baru mereka nak bertindak, baru mereka nak ikut perintah di dalam kitab Taurat. Okey. Sebelum saya lanjutkan kepada pelanggaran yang kedua, kita nak dapatkan maklumat lebih lanjut tentang apakah
apakah isi perjanjian setia itu? Sebab dalam ayat tu ada perkataan mitsaqakum. Mitsaqakum, perjanjian setia. Apa perjanjian setia yang ada dalam kitab Taurat itu? Yang orang Yahudi ini mereka perlu tunaikan. Kena buat sungguh-sungguh. Tak boleh culas walaupun satu. Tak boleh tak buat walaupun satu. Kalau kita hanya rujuk ayat 63, kita akan dapat umum saja. Kita tak tahu dengan lebih lanjut apa mitsaq, apa perjanjian setia tu. Jadi untuk merungkaikan persoalan itu, kita kena rujuk ayat lain dalam suratul Baqarah. Okey, ayat itu ayat berapa? Okey, kita kena buka muka surat nombor 12. Okey, kalau buka Al-Quran, kita buka muka surat nombor 12. Okey, tuan-tuan buka muka surat nombor 12. Surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah, muka surat nombor 12. Okey, cari ayat 83. Saya pun buka muka surat nombor 12, ayat nombor 83. Okey, ayat nombor 83. Kemudian tuan-tuan kena buka juga muka surat nombor muka surat nombor 13 juga. Muka surat 12 dan 13. Cari ayat nombor 84. Muka surat 12 ayat 83. Muka surat 13 ayat nombor 84 surah Al-Baqarah. Kita nak dapatkan maklumat apa pada dua ayat ini? Kita nak dapatkan maklumat apakah isi kandungan perjanjian setia Bani Israel yang mereka kena tunaikan, yang mereka kena laksanakan. Okey. Kita bukalah ayat nombor 83 suratul Baqarah, muka surat nombor 12. Tuan-tuan akan mendapati ada enam isi kandungan perjanjian setia tu. Ada 6 perjanjian setia mereka yang mereka kena tunaikan, yang mereka dah janji kepada Allah, mereka kena buat. Okey. Nombor 1, perjanjian setia itu nombor 1 adalah merujuk kepada apa? Kepada perintah la ta'buduna illallah. Mereka tidak boleh mengsyirikkan Allah dengan sesuatu. Maknanya perjanjian setia nombor 1 yang mereka kena tunaikan adalah mereka kena beribadah hanya kepada Allah. Itu nombor 1. Nombor 2, mereka diperintahkan oleh Allah untuk apa? Wabil walidaini ihsana. Mereka perlu berbakti, melakukan keihsanan kepada kedua ibu bapa. Rupa-rupanya dalam kitab Taurat ada hukum yang Allah memerintahkan orang Yahudi supaya mereka kena berbakti kepada kedua ibu bapa. Nombor 3, mereka diperintahkan untuk apa? Wadzil qurba wal yatama wal masakin. Orang Yahudi ini juga dalam kitab Taurat, mereka kena berbuat baik, melakukan ihsan kepada orang kaum kerabat, anak-anak yatim dan juga orang miskin. Itu perjanjian yang ketiga yang mereka kena tunaikan, ada dalam kitab Taurat. Nombor 4, mereka kena buat apa? Mereka kena waqulu linnasi husna. Apabila mereka bercakap dengan manusia, mereka kena cakap yang elok. Itu adalah perjanjian setia yang keempat. Okey, tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, di mana nak dapatkan maklumat perjanjian setia ini? Kena buka ayat 83 surah Al-Baqarah, muka surat nombor 2. Okey. Kemudian perjanjian setia yang kelima, mereka kena diperintahkan oleh Allah untuk apa?
wa aqimus salata. Mereka kena mendirikan salat. Okey, perjanjian setia yang keenam yang mereka kena buat, wa atuz zakata. Mereka kena menunaikan zakat. Ada 6 perjanjian setia yang orang Yahudi kena tunaikan, merujuk kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa. Nenek moyang orang Yahudi ni, mereka ada 6 janji setia mereka untuk mereka kena buat. Okey. Okey, 6 ya. 6 perkara. Apa dia? Yang pertama, mereka kena menyembah hanya Allah, tak boleh buat syirik. Mereka kena berbakti kepada kedua orang tua. Mereka kena berbakti kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin. Lepas tu mereka kena bercakap yang baik-baik dengan manusia. Lepas tu mereka kena mendirikan salat. Lepas tu mereka kena menunaikan zakat. Ada 6. Okey. Apabila kita baca, sambung lagi dengan ayat nombor 84, Surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-13 di dalam Al-Quran, ada lagi 2 perjanjian. Ada 2 lagi perjanjian setia yang mereka kena tunaikan. Apa dia? Yang perjanjian itu, okey. Yang ke-7, sebab kita gabung dengan ayat nombor 84. Yang ke-7, la tasfikuna dima'akum. Allah perintahkan jangan menumpahkan darah-darah kamu. Jangan menumpahkan darah-darah kamu ni, maksud pertama, Allah kata jangan kamu membunuh orang lain. Jangan bunuh. Jangan kamu saling berbunuhan dengan orang lain. Bunuh. Jangan bunuh orang. Itu perjanjian setia yang ke-7. Dan perjanjian setia yang ke-8 pada ayat nombor 84 surah Al-Baqarah, Allah mengatakan wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Dan jangan kamu halau mereka daripada tempat tinggal mereka. Perjanjian yang ke-8, nenek moyang orang Yahudi ini Allah perintahkan apa? Jangan halau orang daripada kampung halaman mereka. Okey, 8 perjanjian ini. Okey. Ke-8 perjanjian setia ini, nenek moyang orang Yahudi Bani Israel dulu, mereka buat apa? Adakah mereka memperakui perjanjian ini? Allah kata, summa aqrartum. Kemudian kamu telah berikrar. Aqrartum, berikrarlah. Maksudnya kamu telah berikrar untuk memenuhi perjanjian itu. Wa antum tashhadun, dan kamu sendiri menjadi saksi. Maknanya Allah Ta'ala kata, kamu dah setuju 8 perjanjian setia itu, dan kamu sendiri menjadi saksi akan perjanjian setia itu yang 8 itu. Persoalannya, adakah mereka ini akan menunaikan perjanjian setia itu seperti mana yang nombor 7, jangan bunuh orang, jangan halau orang daripada kampung halaman mereka. Okey. Tuan-tuan, sebelum saya lanjutkan, macam mana maknanya zaman dulu ni ada berlaku pembunuhan ke? Sampaikan Allah suruh mereka jangan membunuh diri kamu. Jawapannya iya. Jawapannya iya. Cerita dia macam ni. Kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan ada kitab tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan boleh buka perincian dia, tapi saya sebut sikitlah, pendek saja. Okey. Pada zaman Nabi dulu, iaitu sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, tetapi kita kan tahu dalam sejarah, masa dekat Madinah, sebelum Nabi SAW sampai, Madinah ni dia ada orang Arab dan dia juga ada orang Yahudi. Orang Yahudi yang datang berhijrah, dia sampai ke Madinah tu,
Masa tu dah ada orang Arab tau di Madinah. Siapa mereka ni? Di Madinah kan ada kumpulan Aus dan kumpulan Khazraj. Kan kita tahu kan? Okey. Okey, surah yang kita nak bincang ni, nak tahu 8 perjanjian Bani Israel tu, kena buka surah Al-Baqarah ayat 83 dan 84. Ayat 83 dan 84. Okey. Masa zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sekejap ya. Saya bukakan ayat nombor 83 sekejap. Okey. Kalau kita buka tafsir, okey. Macam ni. Pada zaman sebelum Nabi sampai di Madinah, ada orang Ansar, yang kita selalu sebut nama Ansar kan, Ansar ini mereka kan terdiri daripada dua kabilah kan, iaitu kabilah Aus dengan kabilah Khazraj. Dan kita kena ingat dua kabilah ni sebelum Nabi datang, mereka tak masuk Islam lagi. Mereka belum lagi Islam. Jadi kabilah Aus, kabilah Aus ni dengan kabilah Khazraj ni, mereka kan saling berperang. Kita tahu orang Arab dulu suka berperang. Kabilah dengan kabilah perang kan. Perang saudara, perang berlaku kan. Okey. Jadi kaum Aus ni, mereka ini dia disokong oleh Bani Quraizah. Maknanya orang Yahudi Madinah yang duduk kat Madinah ketika itu ada tiga. Kena ingat ada tiga. Tiga tu, satu daripada tiga orang Yahudi itu adalah Bani Quraizah. Bani Quraizah ni mereka menjadi seteru ataupun mereka menjadi penyokong kepada kaum Aus. Jadi orang Arab Madinah Aus tu, mereka ada sokongan kuat oleh Bani Quraizah. Kemudian kalau yang kaum Khazraj, mereka ada seteru oleh dua Yahudi, iaitu Bani Qainuqa dengan Bani Nadir. Bani Qainuqa dengan Bani Nadir. Dua Yahudi ini yang ada kat Madinah tu, dia menjadi sekutu, bukan seteru, dia menjadi sekutu kepada kaum Khazraj. Jadi orang Arab musyrikin Khazraj ni, mereka ada sekutu dia dua kabilah Yahudi. Tapi kalau kaum Aus, sekutu dia adalah Bani Quraizah. Rupa-rupanya dari dulu lagi orang Yahudi ni dia menjadi sekutu kepada kumpulan yang lain. Tapi kalau zaman kita sekarang, Yahudi ni, yang kita kata Zionis Israel ni, mereka ada sekutu pula di kalangan orang Arab pun ada sekutu mereka. Macam sejarah berulang balik. Kalau dulu orang Arab mereka ada sekutu Yahudi yang sekutu mereka, tapi kita tahu sekarang ni pula negara-negara Arab pula menjadi sekutu kepada Yahudi Israel tu. Okey, faham ke cerita dia? Jadi apabila berlaku perang, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir ni, dia tolong kaum kabilah Khazraj. Lepas tu kalau Bani Qainuqa pula, mereka menjadi sekutu kaum Aus. Maksudnya orang Yahudi ni dulu lagi mereka dah memang saling berbunuhan. Mereka tidak sekepala sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok di Israel pun ada Yahudi yang tak sekepala dengan Netan yang nama dia punya presiden Israel tu kan. Dia macam tu dulu lagi. Jadi apabila Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, Allah ulang balik apa yang pernah berlaku pada zaman dahulu, saling berbunuhan. Sebab tu Allah Ta'ala pesan
kepada orang Yahudi kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, jangan berbunuh-bunuhan dan jangan nak halau orang daripada kampung halaman mereka. Rupa-rupanya perangai halau orang daripada negara dia sendiri berlaku tak? Bukan sekadar berlaku tak tuan-tuan? Berlaku sampai ke hari ini. Rupanya perangai Zionis, Yahudi yang Israel ni, mereka mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Yahudi-Yahudi di zaman Nabi dulu. Bahkan perangai ini ada pada Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Jadi dapatlah kita 8 perjanjian setia mitsaq hukum yang Allah perintahkan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa yang mereka kena tunaikan, mereka kena buat. Kalau mereka tak dibuat, kalau mereka tak nak buat, mereka akan diancam oleh Allah dengan Allah angkat gunung tu Sinai itu nak dihumban di atas kepala mereka. Sampai begitu kerasnya Allah meminta kepada orang Yahudi Bani Israel ini, nenek moyang orang Yahudi Bani Israel ini, untuk mereka menunaikan isi kandungan kitab Taurat. Inilah pelanggaran yang pertama. Kesalahan orang Yahudi yang pertama, yang mereka ini tak nak ikut kitab Taurat sehingga mereka terpaksa diugut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan gunung Sinai. Alhamdulillah, selesai kita pelanggaran yang pertama. Kita pun dah sejam dah. Kita bersiaran, tadi kita mula 10.20 dan kita dah sampai 11 dekat 11.25. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang Allah rahmati sekalian, okey, kita akan lanjutkan sedikit saja lagi. Kita ambillah sikit lagi waktu. Okey, tak apa bagi siapa yang lewat masuk, tak apa tuan-tuan perempuan, tapi ingat saja, mudah je. Kelas ini pengajian ni dia akan bermula jam 10.30 pagi. Oh ya, kita mula, maafkan saya, tadi kita mula pukul 10.40. Kita mulakan 10, patutnya 10.30, tapi kita boleh lewat dari 10.40. Okey. Pelanggaran yang kedua, kesalahan yang kedua nenek moyang orang Yahudi ini adalah mereka menangkap ikan hari Sabtu. Tangkap ikan hari Sabtu. Okey. Untuk dapatkan maklumat tentang cerita tangkap ikan hari Sabtu ni, saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh catat. Okey, catat ayat yang keberapa yang ada Allah cerita tentang pelanggaran Bani Israel, nenek moyang orang Yahudi ini, terhadap perintah Allah berkaitan dengan jangan tangkap ikan hari Sabtu. Okey. Surah utama, okey, nak tahu maksudnya cerita yang panjang yang ada cerita tangkap ikan hari Sabtu itu, kemudian jadi apa selepas itu, okey, kena rujuk surah yang ke-7, iaitu surah Al-A'raf yang berada pada juzuk yang ke-9, muka surat 171 sampai 172. Okey, muka surat 171, 172, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat nombor berapa yang kita nak ambil ni? Oh, bukan ayat nombor berapa? Ayat 163, 164, 165, 166. Ada 4 ayat. Okey, 4 ayat surah Al-A'raf ni untuk dapatkan maklumat lanjut macam mana larangan menangkap ikan hari Sabtu. Okey. Kemudian surah lain, tuan-tuan kena dapatkan dalam suratul Baqarah. Surah Baqarah ni surah yang kita sekarang, yang kita nak bincangkan ni. Sebab kisah orang Yahudi ni, dia banyak dalam surah Al-Baqarah.
Surah Al-Baqarah. Okey. Sebab nama Al-Baqarah tu, nama surah Al-Baqarah tu, lembu betina tu pun memang cerita tentang tentang Bani Israel. Okey. Surah kedua ya, untuk dapatkan maklumat yang tangkap ikan hari Sabtu tu, tuan-tuan kena rujuk surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 65, muka surat nombor 10. Okey, catat. Muka surat nombor 10, surah Al-Baqarah, ayat nombor 65. Okey. Surah yang ketiga adalah surah An-Nisa. Okey, surah An-Nisa, surah yang keempat, okey, ada 2 ayat. Ayat 47 dan ayat nombor 154. Ayat 47, surah An-Nisa, muka surat 86, dan ayat 154, muka surat 102. Dan surah yang berikutnya, yang ada cerita tentang tangkap ikan hari Sabtu, jadi apa kepada mereka, kena rujuk surah Lebah, iaitu surah yang ke-16, okey, surah yang ke-16, ayat 124, muka surat 281. Okey, muka surat 281, ayat 124, surah An-Nahl, surah yang ke-16. Okey. Keempat-empat surah ini yang saya sebutkan tadi, saya ulang sekali lagi ya, surah yang ada memuatkan kisah tangkap ikan hari Sabtu itu adalah surah Al-A'raf ayat 163 sampai 166, kemudian surah Al-Baqarah ayat nombor 65, kemudian surah An-Nisa ayat 47 dan 154, dan surah yang berikutnya adalah surah An-Nahl ayat nombor 124. Okey. Tetapi untuk pengisian ini, kita tidak akan merujuk dalam surah Al-Baqarah. Kita bukan rujuk surah Al-A'raf, tapi kita nak fokus kepada ayat 65 surah Al-Baqarah sahaja. Kerana perbincangan kita tentang Yahudi dalam Al-Quran ini, kita akan merujuk surah utama, iaitu surah Al-Baqarah. Okay. Kalau kita baca ayat nombor 65 surah Al-Baqarah, okay, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah pelanggaran yang kedua ya tuan-tuan dan puan ya, orang Yahudi terhadap perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Allah kata, dan sesungguhnya benar-benar kamu telah tahu. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala ungkit kembali cerita ini kepada orang Yahudi Madinah. Okey, dengan diceritakan kembali nenek moyang mereka dulu, Bani Israel, buat apa. Jadi Allah Ta'ala kata, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui. Mengetahui apa? Kisah itu, apa azab, apa azab yang Allah tipu kepada mereka. Okey. Siapa dia? Orang yang di kalangan kamu yang melanggar pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu tu langgar apa? Sebab itu saya minta tadi, tuan-tuan kena rujuk dalam surah Al-A'raf. Melanggar hari Sabtu, langgar apa? Langgar isu tentang tangkap ikan. Allah larang mereka tangkap ikan hari Sabtu, tapi mereka tangkap juga ikan tu hari Sabtu. Jadi kisah mereka yang langgar perintah Allah tadi tu, Allah Ta'ala kata apa? Faqulna lahu. Maka Allah Ta'ala kata, akibat dia, kami berfirman kepada mereka, kunu. Faqulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu. Jadilah kamu qiradatan, kera, khosiin, yang hina. Okey, ayat 65 ni, Allah Ta'ala nak Allah Ta'ala nak sedarkan ya orang Yahudi Madinah yang tak nak ikut Nabi Muhammad ni, yang tak nak patuh kepada perintah Allah ni, kan, tak nak patuh, tak nak terima Al-Quran ni, dengan Allah Ta'ala imbau kembali. Tengok, kamu dah tahu dulu, cerita nenek moyang kamu dulu, apa yang berlaku kepada mereka. Mereka telah melanggar perintah pada hari Sabtu. Kemudian kamu telah tahu mereka telah menjadi kera. Okey, tuan-tuan, hari Sabtu tu, seperti yang saya sebutkan tadi tu, mereka memang telah menangkap ikan hari Sabtu. Jadi kita kena tengok dalam surah Al-A'raf seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, ayat 163 sampai 166. Kita kena buka
cerita tu. Kita sebab waktu kita sangat singkat, saya tak sempatlah nak kupas tentang tangkap ikan hari Sabtu tu. Cuma saya boleh katakan secara ringkas ya. Secara ringkas, kalau tuan buka dalam surah Al-A'raf lah, ayat nombor tuan buka dekat kejap ya. Kalau tuan buka pada muka surat 171 sampai 172, kalau tuan sempat bukalah Quran ni, buka Quran tu, baca tengok dalam ayat tu cara ringkas. Memang ya sebenarnya Allah larang mereka tangkap ikan hari Sabtu. Okey. Yang menariknya hari Sabtu tu ikan paling banyak timbul hari Sabtu. Hari Sabtu itulah mereka tak boleh tangkap ikan. Bayangkan hari lain ikan tidak timbul, tidak banyak macam hari Sabtu. Tetapi yang Allah larang mereka tangkap ikan hari Sabtu. Sedangkan ikan itulah yang paling banyak muncul adalah pada hari Sabtu. Jadi kalau tuan-tuan buka muka surat 171 lah, pendekkan cerita dia ya. Okey, 171 tu. Okey. Ayat 163 tu. Okey, kalau tuan-tuan baca, memang Allah sebut seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala kata, selain hari Sabtu, ikan tak datang. Allah kata, wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Selain daripada hari Sabtu, ikan tu tak ada. Kebayang? Okey, pendekkan cerita, akhirnya mereka memang tangkap ikan tu hari Sabtu. Okey, begini. Mungkin tuan-tuan pernah dengar ada setengahnya mengatakan, ada di kalangan ulama tafsir kata, mereka bukan tangkap ikan tu hari Sabtu. Mereka pasang pukat hari Jumaat, lepas tu hari Ahad mereka ambil ikan tu. Ada yang kata macam tu. Okey. Yang kata seperti itu adalah Al-Imam Ibn Kathir. Kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir kata, Ibn Kathir sebut, itu yang mereka buat. Mereka seperti berhelah. Okey, tetapi saya sependapat dengan almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khulili rahimahullah, mengatakan ayat Quran tersebut memang mereka tangkap ikan hari Sabtu. Hari Sabtu tu mereka tangkap. Bukan mereka pasang pukat ke hari Jumaat. Sebab apa tuan-puan? Sebab tidak ada ayat Quran yang cerita mereka berhelah tau. Mereka tangkap ikan, mereka pasang pukat hari, atau mereka pasang pukat ke pasang jaring hari Jumaat. Lepas tu mereka pergi tengok jaring dan pukat tu hari Ahad. Ya Allah larang hari Sabtu. Jadi mereka tak nak nampak bersalah hari Sabtu, mereka pasang hari Jumaat pukat, hari Ahad tengok. Itu memang ada yang diulas oleh Al-Imam Ibn Kathir. Tetapi itu sekadar pendapat sahaja. Tidak disokong dengan mana-mana ayat Quran yang kata pasang pukat hari Jumaat, hari Ahad ambil. Tak ada. Hadis pun tak cerita. Maka kata almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khulidi, beliau mengatakan, kalau ikut ayat Quran, terang, lagi jelas, memang mereka tangkap hari Sabtu. Memang hari Sabtu tu mereka tangkap ikan. Sebab itulah Allah menjadikan mereka seperti kera. Kera tu pula memang jadi kera. Okey, kera kat sini, ulama tafsir berbeza juga pendapat. Ada yang kata, tapi kebanyakan ulama tafsir mengatakan memang nenek moyang orang Yahudi yang tangkap ikan tu Allah jadikan dia kera. Memang jadi kera. Kiradatan tau. Tapi adalah sikit para ulama tafsir kata bukan jadi kera, itu sekadar macam dia kata macam hanya macam gertakan saja, macam sekadar nak tunjuk perangai mereka seperti itu. Tetapi saya bersama dengan kebanyakan para ulama tafsir kata memang Allah jadikan nenek moyang orang Yahudi itu dia jadi kera. Contoh kena ingat, yang tangkap ikan pada hari Sabtu
Bani Israel yang ada pada zaman itu, bukan semua ya. Ada yang tak tangkap. Ada yang tangkap ikan, langgar larangan hari Sabtu tu. Yang tangkap tu sajalah yang jadi kera. Lepas tu, adakah jadi kera tu nenek cucu-cucu cicit yang jadi kera tu jadi kera juga? Tak. Yang jadi kera tu yang tangkap ikan hari Sabtu tu saja. Tapi cucu mereka, generasi mereka tu tak jadi kera lah. Kalau jadi kera, Yahudi sekarang jadi kera. Tak adalah sebab Yahudi sekarang kan nenek moyangnya daripada kisah ini. Tetapi jadi kera tu yang menangkap ikan pada hari Sabtu itu saja. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dapatkan maklumat lanjut seperti yang saya sebut tadi itu, nak tak nak, memang kena rujuk dalam surah Al-A'raf. Ya, kena rujuk ke dalam surah An-Nisa dan rujuk ke surah An-Nahl seperti mana yang telah saya sebutkan sebentar tadi ayat-ayatnya. Jadi saya rasa saya tak perlulah nak berulang kali maklumat-maklumat itu. Okey, jadi alhamdulillah dah hampir 1 jam kita berbincang, kita menyebut tentang Yahudi menurut Al-Quran. Jadi kita dah selesai ada 2 pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan terhadap kitab Taurat. Kesemua sekali ada berapa yang kita nak bincangkan? Ada 32. 32 tu kita ambil dalam suratul Al-Baqarah. Jadi pagi ni, hari Sabtu ni, siri yang kelima ni kita sempat cerita 2 saja. Jadi saya pun tak nak ambil waktu yang panjang. Sebab kita pun sejam, lepas tu kita pun ada urusan lain, mungkin nak bercuti, nak balik kampung, nak musafir, nak buat kerja yang lain. Maka saya rasa cukup 2 pelanggaran ini, yang mana saya ulang kembali ya. 2 pelanggaran ini, pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran dari sudut apa? Dari sudut mereka ini tidak mahu ikut, mereka tak mahu taat, mereka tak nak tunaikan segala perjanjian setia yang 8 dalam kitab Taurat tu, melainkan setelah mereka kena diugur oleh Allah, baru mereka nak ikut. Lepas tu pula yang kedua adalah tentang tangkap ikan hari Sabtu tadi itulah. Jadi moga-moga kita dapat mempelajari sedikit sebanyak tentang orang Yahudi. Sebab nak kaji orang Yahudi sekarang, maka kita kena mengkaji terlebih dahulu bagaimanakah nenek moyang orang Yahudi di kalangan Bani Israel. Kena tahu dulu daripada cerita tu. Dia bawa sampailah kepada orang Yahudi pada hari ini. Sebab tajuk kita menurut Al-Quran. Adakah orang Yahudi sekarang ini apa yang mereka buat tu ada dalam Quran? Yang ini kita kena bincang dalam surah Al-Isra. InsyaAllah itu akan sampai nanti. Lepas habis 32 pelanggaran yang dalam Quran, baru kita akan pergi kepada surah Al-Isra yang ada 2 kerosakan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Itu nanti kita akan bincang kemudian. Tapi cukuplah maklumat ini pada pagi ini insyaAllah. Baik. Itu saja tuan-puan. Saya buka kalau ada mana-mana persoalan ke pertanyaan, terutama yang ikut di aplikasi Zoom dan juga di FB page lah, Malaysia Tanah Academy. Ada soalan? Tak ada dah. Ada soalan ke? Okey. Kalau tiada, beritahu tuan-puan ya, kalau tuan-tuan esok insya-Allah kita akan jumpa lagi ya. Esok hari Ahad jam 10.30 pagi kita akan bincang lagi mungkin 2 pelanggaran orang Yahudi, kesalahan orang Yahudi 2 lagi untuk siri yang ke-6 insya-Allah jam 10.30 pagi. Insya-Allah kita jumpa sekali lagi pada keesokan hari. Salah silap, kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.